Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Ibrahim. Matrik nombor 1180747. Video ini adalah untuk membentangkan assignment individu yang bertajuk pejuang saham iaitu permodalan pasaran. Jadi saya akan menceritakan sedikit mengenai permodalan pasaran. Sebagai dedikasi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saya bersyukur kerana dapat menyiapkan buku ini dan sesungguhnya penulisan ini adalah sedikit sebanyak berdasarkan sedikit ilmu dan juga pengalaman yang ingin dikongsi bersama, dan jadi segala kesilapan adalah daripada kesilapan saya sendiri dan segala ilmu yang baik hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sedikit mengenai isi kandungan. Jadi, bab 1 merupakan pengenalan kepada permodalan pasaran, iaitu apa itu permodalan pasaran, kemudian kepentingan permodalan pasaran, formula permodalan pasaran dan permodalan pasaran versus nilai ekuiti. Bab 2, kategori permodalan pasaran iaitu permodalan besar, permodalan sederhana dan juga permodalan kecil. Kemudian contoh indeks syarikat permodalan kecil dan sederhana di Malaysia. Seterusnya faktor kepada pulangan yang baik, pulangan pelaburan yang baik, dan penutup iaitu kesimpulan dan ulasan kepada buku ini, dan akhirnya rujukan. Okey, kita terus kepada pengenalan kepada permodalan pasaran. Permodalan pasaran merupakan cara yang paling mudah untuk memahami nilai sesebuah syarikat. Ia menunjukkan harga keseluruhan dari sebuah saham syarikat, iaitu sebuah harga yang dibayar seseorang untuk membeli keseluruhan syarikat itu. Jadi permodalan pasaran lebih dikenali sebagai cap pasaran, merujuk kepada nilai saham terkumpul bagi sesebuah syarikat. Para pelabur menggunakan permodalan pasaran untuk menentukan saiz syarikat berbanding penggunaan jualan atau jumlah aset. Permodalan pasaran boleh dikira dengan cara mendarabkan harga saham dengan bilangan saham yang diterbitkan. Sebagai contoh, sebuah syarikat dengan 20 juta saham yang dijual pada $100 per saham akan mempunyai permodalan pasaran sebanyak $2 bilion. Okey, seterusnya, kepentingan permodalan pasaran. Permodalan pasaran ni digunakan untuk mengkategorikan syarikat ke dalam kategori yang berbeza, iaitu permodalan besar, permodalan sederhana dan juga permodalan kecil. Seterusnya, formula permodalan pasaran iaitu jumlah saham terkumpul darab dengan harga pasaran setiap saham. Okey, contoh di bawah. Andaikan syarikat XYZ mempunyai 10 juta saham terkumpul dan harga pasaran setiap saham ialah RM9. Jadi berdasarkan maklumat tersebut, permodalan pasaran dikira dengan 10 juta saham terkumpul darab dengan harga setiap saham RM9, iaitu jadi permodalan pasaran bagi syarikat XYZ ialah RM90 juta. Okey, seterusnya permodalan pasaran versus nilai ekuiti syarikat. Terdapat beberapa kekeliruan antara permodalan pasaran dan juga nilai ekuiti syarikat ya. Tetapi permodalan pasaran bukanlah nilai ekuiti syarikat. Pengiraan bagi permodalan pasaran berdasarkan harga pasaran, manakala nilai ekuiti syarikat dikira berdasarkan nilai buku. Baiklah, seterusnya bab 2, kategori permodalan pasaran. Okey, terdapat 3 kategori permodalan pasaran, iaitu permodalan besar, sederhana dan juga permodalan kecil. Permodalan besar mempunyai permodalan pasaran lebih daripada RM10 bilion. Ianya juga dikenali ataupun dipanggil sebagai blue chip. So, syarikat ini kebiasaannya paling selamat untuk dilaburkan kerana kebiasaannya dia membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Dan kebiasaan juga syarikat permodalan besar ini dapat menangani masalah apabila berlakunya kemerosotan ekonomi jauh lebih baik daripada syarikat permodalan sederhana dan juga syarikat permodalan kecil.
Seterusnya, permodalan sederhana. Syarikat ini mempunyai permodalan pasaran RM1 bilion sehingga RM10 bilion. Risiko pelaburan bagi syarikat ini agak sederhana dan lebih selamat untuk melabur. Syarikat permodalan sederhana tidak akan memfailkan muflis berbanding dengan syarikat permodalan kecil yang mungkin akan keluar dari perniagaan semasa kemerosotan ekonomi. Syarikat ini memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik daripada syarikat permodalan besar kerana syarikat ini belum mencapai titik tepu sehingga dapat berhenti berkembang lebih jauh. Bagi kategori syarikat permodalan kecil pula, mempunyai permodalan pasaran antara RM200 juta sehingga RM1 bilion. Syarikat ini merupakan saham berisiko tinggi dan pulangan tinggi kerana syarikat berada di peringkat pertumbuhan pelaburan saham. Pelaburan dalam permodalan kecil ini boleh jadi sangat menguntungkan, akan tetapi boleh juga merugikan. Saham-saham ini agak popular untuk didagangkan apabila dalam keadaan pasaran yang sihat. Namun, risiko pelaburan menjadi agak tinggi dalam waktu yang kurang menentu. Banyak pelabur mengelak daripada melabur di syarikat kecil kerana berfikir bahawa syarikat seperti ini tidak akan menghasilkan banyak pulangan. Walau bagaimanapun, syarikat permodalan kecil mampu berubah menjadi kelebihan terbesar bagi pelabur yang mempunyai modal kecil untuk melabur dalam syarikat. Berikut merupakan contoh indeks syarikat permodalan kecil dan sederhana di Malaysia. Seterusnya, faktor kepada pulangan pelaburan yang lebih baik. Jadi terdapat beberapa faktor berkenaan pelaburan dalam saham permodalan kecil dan sederhana yang akan menghasilkan pulangan yang lebih baik dalam jangka masa panjang. Yang pertama, potensi yang lebih besar untuk pertumbuhan harga. Yang kedua, peluang untuk melabur dalam industri yang berkembang pesat, dan juga yang ketiga, kepelbagaian. Jadi, bagi yang pertama, potensi yang lebih besar untuk pertumbuhan harga. Saham permodalan kecil dan sederhana biasanya berhadapan dengan harga kemasukan yang menarik. Bagi sesebuah syarikat, ianya mampu, sebuah syarikat itu mampu berkembang daripada permodalan kecil kepada sederhana dan seterusnya menjadi permodalan yang besar dengan asas yang betul dan juga pengurusan yang baik. Seterusnya, peluang untuk berjumpa dengan saham-saham yang meningkat sebanyak 2 kali ganda atau lebih pada saham-saham permodalan kecil dan sederhana adalah lebih tinggi berbanding dengan saham-saham permodalan besar. Yang kedua, peluang untuk melabur dalam industri yang berkembang pesat. Kebiasaannya, saiz organisasi yang besar akan menghalang syarikat daripada berkembang cukup pantas untuk mengurus dan melayani pelanggan dengan cekap. Akan tetapi, perniagaan permodalan kecil dan juga sederhana lebih pantas berkembang berbanding dengan perniagaan yang lebih besar. Potensi pertumbuhan syarikat-syarikat ini adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan syarikat-syarikat permodalan yang lebih besar sekiranya tiada ancaman terhadap keunikan perniagaan mereka. Yang ketiga adalah kepelbagaian. Jadi para pelabur boleh mempelbagaikan risiko mereka dengan membeli beberapa syarikat permodalan kecil dan juga sederhana daripada memasukkan kesemuanya ke dalam satu permodalan besar. Ianya akan mendedahkan pelabur kepada risiko dan keuntungan hanya pada saham tersebut dan industri induknya sekiranya melabur dalam satu saham permodalan besar. Strategi kepelbagaian yang berkesan adalah dengan melabur dalam saham permodalan kecil dan sederhana. Hal ini dapat mengurangkan pergantungan pada satu saham permodalan besar
sekaligus mengurangkan risiko pelaburan daripada kenaikan dan penurunan satu industri sahaja. Jadi sebagai kesimpulan, dapat dilihat bahawa permodalan pasaran merupakan konsep penting untuk setiap syarikat besar, sederhana ataupun kecil. Walau bagaimanapun, jika kita mengambil kira kepentingan pelabur, sekadar melihat kepada permodalan pasaran sahaja tidak mencukupi. Pelabur memerlukan nilai perusahaan juga untuk membuat kesimpulan dan keputusan dan juga banyak lagi lah indikator yang lain. Okey, sedikit ulasan daripada buku ini. Jadi ringkasan dalam pelajaran ini, pertamanya, permodalan pasaran merujuk kepada nilai saham terkumpul bagi sesebuah syarikat. Yang kedua, ia boleh dikira dengan cara mendarabkan harga saham dengan bilangan saham yang diterbitkan. Yang ketiga, formula bagi permodalan pasaran ialah saham tertunggak darab dengan harga pasaran setiap saham. Yang keempat, terdapat 3 kategori permodalan pasaran iaitu permodalan besar, permodalan sederhana dan juga kecil. Yang kelima, permodalan besar mempunyai permodalan pasaran lebih daripada RM10 bilion. Permodalan sederhana mempunyai permodalan pasaran sebanyak RM1 bilion sehingga 10 bilion, manakala permodalan kecil mempunyai permodalan pasaran antara 200 juta sehingga 1 bilion. Sekian, ini sahaja daripada saya. Terima kasih.